Ramadan tiba. Masuk gila Dua lagu. Silakan Din. Lagu apa yang korang nak nyanyi sebenarnya ni? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pecah. Aku tak tahu. Sesungguhnya aku suka lagu tu. Sekarang tengah viral pasal lagu tu. Sebab Alif Satar dengan Raihan bergabung untuk menyanyikan lagu tu. Versi terbaru daripada mereka. Viral. Dahsyat. Dahsyat ya. Baik. Pastinya podcast ini tidak dibawakan khas kepada anda oleh Raihan. Tak. Tapi dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di nurinsan.sg, nurinsan.sg. Sudah tentunya inilah peluang untuk anda ya bersedekah membantu madrasah Nur Insan ini. Silakan sahaja sekali lagi www.nurinsan.sg. Anda boleh donate. Klik donate now sekiranya anda telah pun masuk ke website mereka. Dan ada dua cara untuk anda menderma, iaitu menerusi satu kali derma. Okey, tak kisah pun berapa. Ya, dan juga anda juga boleh berikrar untuk menderma bulan-bulanan. Ya. Dan bagi teman-teman yang sedang mendengar kini, ada di kalangan anda ada small businesses lah. Anda menjalankan ataupun membuka bazar ya di merata kawasan. Ada sedikit keuntungan ataupun ada mungkin kakak-kakak kita ya ambil macam job hujung minggu untuk buat baju, baju hari raya. Dan saya tahu memang pack lah masa untuk berniaga, masa untuk kita berpuasa, tapi juga masa untuk kita beribadah dan juga memberikan kembali kepada mereka yang memerlukan. Dan saya berbicara berkenaan dengan Madrasah Percuma Nur Insan yang memberikan pastinya pendidikan Islam secara percuma untuk anak-anak muda kita. Datang di sana tidak perlu dibayar apa-apa dan anda boleh memastikan ya pengajian mereka berterusan bersama dengan Nur Insan di nurinsan.sg. Cara untuk menderma bagaimana ni? Bagaimana Razi? Baiklah, cara untuk menderma, anda harus lungsuri laman mereka di www.nurinsan.sg. Dan di sebelah atas kanan website mereka, anda boleh nampak button donate now. Klik on the button, anda akan dapat dua cara untuk anda menderma. Satu melalui Nets dan juga satu melalui PayPal. Dan langsung Ustaz, kita teruskan Ustaz dengan on to the show. On to the show, bros. Okay, let's go. Ustaz, apa hukum dengar lagu Nicki Minaj? Ustaz, kita tahu lagu-lagu dalam bukan saja di merata lah, di Spotify ke apa kan. Banyak lagu-lagu yang kalau zaman dahulu kala, lagu yang orang kata tu tulisan dia membawa penuh dengan makna. Contohnya macam Gadis Melayu daripada Yalah, contoh. Siapa bilang gadis Melayu tapi sekarang dah lain mereka meletakkan lirik-lirik yang agak orang kata seksual, eksplisit. Salah ke kita melanggar Ustaz? Salah tu tak salah lah. Dia hiburan, tapi jangan sampai dia menghayalkan kita. Itu jangan menghayalkan lah. Kalau dengan lagu-lagu yang ada yang tak bagus-bagus, yang maki-maki ni semua dijauhkan lah ya. Jauhkan, nampak Zah? Jauhkan. Baru beberapa minggu lepas kita bawa budak. Tapi kita kita pelajari daripada kita pun berikan dia nasihat juga. Kita beri nasihat lah. Janganlah nyanyi lagu-lagu macam gini. Tahu aku tak nasihatkan dia macam tu. Aku personal dengan dia. Kau personal lah? Aku tarik dia ujung. Aku personal dengan dia. Kau cakap apa? Aku cakap ada, janganlah nyanyi lagu macam gini kerana menghayalkan. Lebihkan baca Quran. aku personal dengan dia. Ni korang tak tahu lah. Aku tak bilang. Alhamdulillah. Betul tu. InsyaAllah. Barakallah. Kita sekali lagi ada beberapa banyak soalan lagi. Bagus dah jadi sebagai luahan-luahan teman-teman kita. Bertanya dengan NJU kita. Ustaz Doktor ke Doktor Ustaz Lu Ustaz Doktor Ustaz Doktor Yusof Saad yang berada di sini. Kami gembira lah. Kita dah jadikan beliau sebagai abang kita lah. Abang, Alhamdulillah. Kalau cakap pakcik kau ajar. Pakcik kita. Sedikit latar belakang lah bagi mereka yang mungkin tertanya-tanya, siapakah Ustaz Dr. Muhammad Yusof bin Saad. Beliau lulusan PhD dan pastinya 17 tahun bertugas dalam masjid-masjid Singapura. Jawatan yang pernah disandang beliau adalah pengurus masjid, imam eksekutif dakwah, mudir madrasah, mudir tadika, pengurus Perbadanan Derma, sekarang pengarah eksekutif Nur Insan. Dan juga beliau berkhidmat bersama dengan ROMM sebagai naib kadi selama 15 tahun. Merupakan seorang hakam Mahkamah Syariah Singapura
Singapura selama 3 tahun dan seorang kaunselor belia dewasa, kaunselor perkahwinan, macam-macam lagi lah. Dan terima kasih kerana sudi melaburkan sedikit masa untuk melayani pendengar-pendengar kita yang banyak sangat soalan, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Syukur. Okey, Ada, kita mulakan. Okey, saya nak mulakan dulu dengan soalan mengenai nafkah, Ustaz. Nafkah Nafkah batin ke nafkah zahir? Batin diorang settle lah. Dah settle. Diorang tahu apa nak dilakukan. Teruskan, maaf. Okey, ni soalan dia mengenai seorang isteri yang mempunyai dua-dua bekerja, Ustaz. Suami isteri bekerja dan isterinya mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada suami. Maksudnya dalam segi tangga gajinya lebih tinggi daripada suami. Jadi suaminya pun rasa macam tergugat lah sebagai suami kan. Macam jadi dia tak nak kasih nafkah langsung. Kerana dia tahu isterinya mempunyai gaji yang lebih tinggi. Jadi isterinya pula dia minta lah nafkah. Minta. Dia cakap, "Habis kau gaji tinggi apa? Buat apa kau dah nafkah lagi? Kau dah dapat rumah, dah dapat baju, dapat okey, itu dah kira nafkah apa?" Jadi bagaimana, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Soalan yang baik. Ini soalan sering kita dengar dengar luahan-luahan orang pertama kaum Adam. Kaum Adam ni apabila kadang-kadang pendidikan tak tinggi, gaji begitu sajalah kemampuan segi pendidikan, dan juga kepada pihak isteri yang punya pendidikan yang tinggi, kelulusan universiti dan sebagainya, gaji dia pun besar. Alhamdulillah. Okey, kita lihat satu sudut ini bahawasanya suami isteri, apa yang konsep manusia ni, pasangan suami isteri itu apa yang milik suami juga milik isteri. Apa milik suami? Apa milik suami? Okey. Harta engkau juga harta aku. PS4 pun lah. PS4 pun juga sama. Okey. Sama, bro. Tetapi yang suami, apa yang milik isteri punya. Itu memang betul Yes. Itu konsep nafkah dia. Apa yang milik isteri punya. Isteri kita punya. tak boleh claim. Kita tak boleh claim. Kerana kita walaupun gaji dia besar, tetapi dari segi hukum rumah tangga ni rumah tangga, suami arijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami itu lebih tinggi darjatnya daripada isteri. Lelaki itu lebih tinggi darjatnya daripada perempuan. Dengar. Maka pemimpin di rumah tu, pemimpinnya siapa? Lelaki. Yes. Lelaki adalah presiden dalam rumah. Yes. Boy. Naikkan kurang besar kepala. Jadi lelaki itu pemimpin, dia imam, dia presiden. Mereka ada di rumah, harus membimbing, menguruskan rumah tangga dia. Jadi walaupun isteri itu minta, itu hak isteri untuk meminta walaupun gaji dia tinggi. Tetapi kita lihat dari sudut kebaikannya, sama-sama berkongsi untuk rumah tangga, kebaikan untuk rumah tangga. Kadang isteri mungkin tak lihat dari satu sudut, kenapa dia perlukan duit, padahal duit tu ada, dia minta juga dengan suaminya. Suami bertanggungjawab untuk memberikan kepada si isteri. Walaupun bagaimanapun keadaannya, dia wajib siapkan nafkah batin, nafkah zahirnya. Kedua-duanya sekali. Inilah rukun rumah tangga yang harus kita ada sama-sama. Dan bila si isteri tu walaupun gaji yang besar, pendidikan tinggi, jangan tinggikan egonya. Jangan tinggal egonya. Turunkan sikit. Kita lihat kemampuan suami kita. Kalau suami kita tu dalam kesusahan, kita bantu dia. Kita bantu dia. Jadi kita beri sokongan kepada dia. Jangan suami pula dapat sokongan, dia relax kat rumah je. Duduk kat rumah goyang kaki. Isteri aku gaji besar, aku yang uruskan rumah. Dayus itu namanya. Suami yang dayus, apabila isteri yang bekerja, dia duduk rumah. That's not gentleman lah. Gentlemannya harusnya kalau boleh suami yang cari kerja, isteri duduk rumah uruskan rumah tangga. Itu yang sebagusnya. Tapi kalau boleh, daripada segi financial Singapura ni, perbelanjaan yang tinggi, kalau boleh sama-samalah cari kerja untuk membantu, saling membantu antara satu yang lain. Kita mahukan keluarga yang sakinah al-mawaddah. Amin. Keluarga yang sempurna, keluarga yang tenang dan ada kasih sayang. Sakinah maksud apa, Ustaz? Sakinah tu ketenangan. Mawaddah? Kasih sayang.
I see. Jadi itu yang kita nak dalam rumah tangga kita. Semua mengimpikan tu. Tetapi bagaimana mereka nak uruskan tu, bagaimana caranya mereka tak tahu. Dari dengan egonya tinggi, gaji besar, semuanya isteri yang uruskan. Jadi suami tak buat apa-apa, rasa macam malu, sedih. Jangan. Sama-samalah kita bekerja, sama-sama cari nafkah untuk keluarga kita. Walaupun gaji kecil Ustaz. Walaupun suami, gaji kecil, betul. Kalau suami kasih macam $50 itu yang semampunya, okey lah. Kalau nafkah dia tak ada tangga, tak ada batasannya, kemampuannya, duit pasar kita kasih. Suami yang harus siapkan duit pasar. Duit pasar, duit itu, duit ini, duit makan, duit belanja untuk makan 1 minggu ke sebulan ke dan sebagainya. Isteri pula boleh membantu, tolong-tolong bayar bil, bayar bil telefon dia sendiri, bayar bil api air. Kalau gaji dia besar, tolong-tolonglah. Kita nak pakai kereta besar, nak pakai mewah, nak sedap bawa kereta. Tapi yang bayar isteri aja. Suami buat apa? Dia driver ke? Tak juga kan. Suami yang bergaya bawa kereta. Ini kereta aku lah besar. Tapi isteri yang bayar. Kongsilah sama-sama. Semua nak kenikmatan dunia, tapi haruslah bersama-sama, insyaAllah. InsyaAllah. Saya suka dengan perkataan kenikmatan dunia, bro. Ya. Itu hanya dunia sahaja akhirat, kenikmatan akhirat yang kita perlukan. Tadi bila aku tanya pasal makna sakinah dan warahmah, kenapa kau tengok muka aku, bro? Sakinah dan mawaddah. Aku cakap apa? Sakinah dan sebab apa? Masa wedding DJ yang mana saya lakukan, Ustaz, yang mana boleh anda dapatkan khidmat saya untuk sorry, maaf. Saya selalu dalam di mic saya macam kami doakan agar keluarganya sakinah mawaddah insya-Allah. Saya cuba buat suara ustaz, tapi saya tak faham apa maksud. Jadi sebab tu saya ambil kesempatan saya tanya. Khair insyaAllah. Saya pun buat di jom kahwin juga, Ustaz. Sikit promo tolak sikit Nur Insan. InsyaAllah. Job banyak. Dapat job tolak sikit Nur Insan. InsyaAllah. Dekat Instagram 8 job je ada, Ustaz. 8 job. Kau sama. Kita sama. Kena zakat dah. InsyaAllah. Okey, ini apa tadi soalan? Soalan. Kau ada soalan kan? Aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Okey, kau tanya dulu. Okey, baik. Ini kiriman daripada Sam and Shai. Ada beberapa soalan lah disatukan ni. Katanya, saya tahu babi dan arak adalah haram. Kalau kita bekerja sebagai delivery driver, ada yang menghantar babi dan arak, adakah itu salah? Pada pendapat saya, kalau kerja hantar groceries, tak salah, ya, kerana dia deliver a lot of things. Macam mana kita nak keep in stock kan? Contohnya kalau hantar barang-barang dekat pasar raya ke, dalam lori besar kita ada stok babi lah. Betul ada arak. Ada arak yang dia hantar. Kita pun tak tahu apa kat dalam. Tapi kalau kita tahu sekalipun, boleh tak kita hantar barang-barang ni ke pasar raya. Tapi kalau kerja directly anda, dia ada 2 soalan lah. Satu di sana, iaitu macam kerja menghantar barang-barang ke pasar raya. Satu lagi, kerja directly under company arak. Kira kita punya tugas lori tu hantar arak je, Ustaz. Bagaimana? Adakah itu salah ataupun tidak? Baik, Alhamdulillah. Pertama kita lihat di sini, Islam ni adalah satu agama yang toleran dan mudah. Okay. Very simple Islam ni, insyaAllah. Dan juga agama yang adil. Dalam apa segi pun, Islam ni adil agamanya. Hukum orang Muslim yang menghidangkan makanan bagi orang yang bukan Muslim dan non-Muslim, ia tergantung kepada tujuannya. Okay? Ada syarat-syaratnya di sini. Jikalau tujuan tersebut diperkenankan oleh syariat seperti mewujudkan keharmonian di antara keduanya, mengajaknya ke dalam Islam serta menyelamatkan dari kesesatan, maka ini adalah tujuan yang mulia. Okay. Alright? Okay. When you bawa makanan, macam Deliveroo kan dan sebagainya, Grab food ke apa, dia bawa makanan yang bukan halal, tapi untuk kebaikan, untuk orang yang non-Islam, sebab perkara-perkara ginilah. Kalau dia untuk kebaikan tersebut, Alhamdulillah. You serve the food untuk bagi non-Muslim, makanan pun non halal. Tapi untuk kebaikan tersebut, InsyaAllah dia satu amalan yang mulia. Tetapi kalau sebaliknya, dia bekerja untuk bawa makanan tu kasih the non-Muslim. Dia bawa khinzir, bawa bakwa ke. Dia ada ladang khinzir ladang.
Dia bawa lah apa saja makanan yang dengan halal lah. Ada daging-daging yang panggang tu apa kan. Dia bawa, dia ambil delivery tu, ambil order, dia hantar ke rumahnya. Hanya untuk bekerja je. Tapi di sini Islam tidak menggalakkan. Kenapa? Kalau ada yang lebih baik kerja tu, pergilah kerja yang baik. Ada juga delivery yang halal. Ni dah halal food. Itu ada kat Singapura ni. Apply lah situ jadi tanpa was-was. Tapi kita ni pegang makanan, bawa plastik bag, tak tahu ada bekas khinzir ke apa ke minyak dia kita pegang dan kita solat. Tidak sah solat kita. Kalau dia harus sertu dulu tangannya tu, bersihkan. Kalau tak pun dia mungkin pakai glove ke apa kan, hantar makanan dan sebagainya. Tapi kalau pekerja gitu, adik-adik sekalian dan abang-abang yang kerja sedemikian, Islam tidak menggalakkan. Kalau boleh, carilah kerja yang lebih baik, yang halal food kita hantar, insya-Allah ada barakahnya. Ustaz, kalau contohnya makcik-makcik menjual dalam satu petrol kios lah. Kita kan ada petrol kios, belakang dia ada menjual botol-botol dengan air setan. Bukan air setan itu, kencing setan. Adalah macam istilah dia banyak istilah dia lah. Saya membesar orang panggil air setan, Ustaz. Ada yang panggil air kencing setan. Kemudiannya yalah, ada orang membeli dan yang serve dia, yang cashier tu adalah seorang makcik. Bagaimana salah tak kalau contohnya makcik tu bekerja di tempat petrol kios ke ataupun Cheers ke 7-Eleven ke, habis kena handle benda-benda ni, Ustaz? Okey, dah namanya kerja sedemikian rupa, terpaksa. Ada yang jual arak dan sebagainya. Okey, dalam konsep Islam ni, dia dibolehkan kerana dia mencari nafkah kat situ. Dan juga botol arak tu bukan dia serve air arak untuk orang minum. Bukan dia tuang bukan dia tuang ataupun dia sentuh arak tu. Macam dia Tiger Bay Auntie tu. Kira makcik tak buat gitulah. Kadang-kadang kat NTUC pun ada makcik-makcik yang jadi cashier Mereka beli khinzir, tapi makcik-makcik ni terpaksa kerja. Scan lah. Dia scan, tapi dia makcik-makcik ni alhamdulillah dia bijak. Dia pakai glove, sarung tangan, sarung tangan dia pegang, ataupun ambil plastik tu. Kadang-kadang orang lihat satu perkara yang alamak, dia ni babi pun dia pegang, dah jadi negative thought. Tapi dari segi konsepnya, orang ini keperluan kerja, memang itu job yang dia ada. Kata NTUC ni dia lihat daripada segi-segi yang haram tu, dia cuba avoid. Tapi tak boleh juga. Macam pernah keluar kat YouTube, kerja dekat Cheers, kat Cheers ataupun 7-Eleven. Orang tu beli bir, dia tak nak scan, tak nak sentuh pun. Ada keluar. Ada keluar. Kau buatlah sendiri. Padahal fatwa pun tidak mengharamkan untuk dia scan ke apa. Padahal dia tidak memegang air tu. Dia pegang botol tu. Kalau tak nak, you cover lah. You pegang plastik ke apa you scan, it's okay. As long you berlapikkan tangan pakai plastik ke apa, itu dibolehkan. Jangan terlalu rigid sangat dengan hukum-hukum ni. Kita cuba ambil yang sederhana saja, kontemporer dan yang sederhana, supaya kita tidak terlebih-terlebih daripada menghukum orang. Yang kena dengan zaman kita masa ni. Zaman kita masa ni. Kita ni zaman bukan negeri Islam. Kita ni Singapura ni negeri yang berbagai bilang bangsa dan agama. We respect that. Jadi Islam sambil menghormati yang lain. They do mereka ni minum. Kita tak minum. Kita minum kopi, minum teh. Tapi diorang minum arak, minum serve tu. Janganlah kita sampai kerja, kita serve diorang air, kasih diorang minum sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu janganlah kita serve diorang dan sebagainya. Alright. Yang keduanya, kalau memang dia kerja di bawah company yang arak, supply arak, kalau boleh janganlah. Boleh elakkan. Boleh elakkan. Sungguhnya innal halalan, inna haraman bayin, wa inna halalan pun bayin. Sungguh haram tu jelas dan halal pun jelas. Kalau yang tengah-tengah tu apa? Namanya subhat.
Tengah-tengah tu subhat. Walaupun mana yang kita rasa itu tak didulukan antara halal dengan haram sama-sama jalan, haram diutamakan. Kita lihat di situ, haram yang diutamakan, yang halalnya kemudian, maka jauhkanlah perkara-perkara tersebut. Jadi janganlah kita carilah kerja yang lebih baik, insya-Allah. Barakallah di situ. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Siapa lagi? Okay, Ustaz, satu soalan daripada teman saya juga ni. Beliau katakan, okey Ustaz, ada 2 soalan. Soalan yang pertama, saya dibesarkan oleh ibu saya dan bapa saya telah pun meninggal apabila saya berumur 18 tahun. Okay, balik soalan dia adalah, adakah saya harus menanggung tanggungjawab keluarga? Itu yang pertama Ustaz ya. Nak jawab yang pertama dulu ataupun saya teruskan dengan soalan saya? Teruskan. Yang kedua pula Ustaz, ni tentang kahwin sivil. Okay. Yang mana kakaknya telah pun kahwin sivil di overseas lah, di luar negara. Dan dia kenal orang asing ini sampai dah kahwin. Dan dia dah tegur kakak dia. Dan kakak dia cakap dia akan suruh lelaki dia convert. Tapi sampai sekarang belum convert lagi. Jadi dia sebagai adik lelaki, adakah dia sedang menanggung dosa kakak dia? Dan juga macam mana kalau mereka mendapat anak? Adakah anak itu anak luar nikah? Ataupun macam mana? Baik, Alhamdulillah. Dua soalan yang baik. Ini juga yang dihadapi oleh masyarakat kita. Okay, pertama, sekiranya bapa you sudah meninggal, dia umur 18 tahun, masih sekolah lagi. Masih sekolah lagi, tanggungjawab waris untuk menguruskan. Berarti tanggungjawab untuk keluarga itu adalah adik-beradik daripada kalangan bapaknya itu untuk menguruskan keluarga itu. Jadi itu konsepnya ada silaturahim. Itu konsepnya ada tali persaudaraan. Kita membantu mereka yang dalam keperluan. Bukan kita tinggalkan gitu, bapa kau dah meninggal, kita merebut harta dia, tapi keluarga dia kita abaikan. Itu yang kita tak nak. Jadi kocak-kacir, Islam tu kocak-kacir. Kita tak nak begitu. Jadi kita harus membantu keluarga tu. Kita yang pacik-pacik ni, yang mampu, yang sedia ada, berikan tanggungjawab anda untuk keluarga tu. Sepertinya kita mensekolahkan orang budak-budak anak-anaknya tu sampai dia graduate, sampai dia berjaya, maka kita serahkan balik pada keluarga tu. Dan dia menanggung ibunya dan sebagainya. Yang keduanya, apabila orang yang kahwin sivil, jadi adik dia kata, saya dah nasihatkan kakak saya supaya jangan kahwin sivil. Syarat dalam Islam untuk kahwin yang non-Muslim, dalam Islam yang non-Muslim tu harus masuk Islam dulu, baru sah pernikahannya. I see. Baru sah pernikahannya. Kalau dia kahwin sivil, maka tidak sah dalam perundangan Islam. Kerana dia belum Islam. Kita jangan ikut mereka jadi keluar agama kita. Kita murtad. Na'udzubillah min zalik. Kita murtad, kita keluar agama Islam kerana nak kahwin dengan dia. Itu dilarang dalam Islam. Kalau kamu nak nikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Baru kita kahwin dengan halalan thayyiban. Bagaimana pula dengan anak-anak dia? Adakah anak-anaknya luar nikah? Ataupun anak yang bukan Islam? Ataupun anak luar nikah? Ini persoalan dia. Jadi anak itu anak luar nikah, tidak sah daripada pernikahan Islam. Tapi dari sivil dia sah. Ada juga dalam masyarakat Islam kita ni ada yang kahwin sivil. Banyak, bukan seorang aja, ramai. Kerana cintakan perempuan tu, dia kahwin dengan dia sanggup tinggalkan agama dia kahwin dengan orang tu. Tapi dia tak nak pujuk orang tu masuk Islam. Baik lelaki, baik perempuan. Perempuan pun ikut-ikut kahwin sivil. Register dekat ROM. Nikah. Ni saya pernah nampak, saya pernah lihat. Waktu dia ambil cert tu, dia angkat sumpah, Muhammad gini-gini. Islam. Tapi dia kahwin sivil. Tapi gimana anak dia nanti? Jadi anak itu, adakah mereka ni jadi golongan orang yang berzina, kadang keluarkan anak itu tetap bukan Islam, tapi mereka dengan agama yang lain. Ini harus kita jauhkan. Bagaimana pula dengan adiknya tu yang nasihatkan kepada kakaknya? Dia dah berusaha untuk nasihatkan kakak dia. Kak, tolong kak, jangan buat gini. Usahakan. Hingga hadis Rasulullah SAW nasihatkan, kalau anda tak boleh nasihatkan dia, kemudian dah bercakap dengan dia, tak boleh.
dah cakap dengan lisan tak boleh. Kasih isyarat pun dah tak boleh dengar. Maka dah habislah kemampuan anda, maka dia dengar sendiri dia. Dia tak berdosa. Dia dah berusaha untuk melakukannya. Baik. Dengan tenaga pun dia kata dia dah larang kakak dia. Tapi dia nak kahwin juga. Kakak dia dengan pendirian dia dah sedaya upaya untuk melarang kakak dia. Tapi tak berjaya. Jadi dia telah jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, seorang adik yang beriman, maka terserahlah kepada kakak dia untuk menerima tanggungannya. Wow. Berat benda ni. Berat bro ni. Okay. Saya ada kau nak tanya, aku tanya. Akunya simple je. Okey, aku pun simple juga. Okay. Simple betul lah, tak payah. Aku ada simple juga ni. Okey, baik, silakan. Soalan simple Ustaz. Soalan mengenai dia ada kat rumah dia ada Quran buruk. Dia tak tahu nak buat apa dengan Quran tu. Nak buang ke, nak buang ataupun nak buang, cara buang ni macam mana dan sebagainya. Jadi macam mana Ustaz? Taib, ayat Quran ini ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat main-main perkara ni. Apabila ayat Quran tu harus dihapuskan ayat-ayat itu kalau kita nak buang. Jadi hapuskan dalam segi ada membakarnya. Serius? Kita bakar Quran, maka ayat tu hapus, tak nampak. Ada yang shred, lepas tu dia bakar. Dari Singapura ni ada yang company buat gitu, menguruskan. Ada kitab-kitab, ayat-ayat. Okay. Mereka ambil timbang, awak berayar lah. Tapi dia diamanahkan untuk menguruskan dengan shredkan dia, lepas tu dia bakar. I see. Dihapuskan ayat itu, Alhamdulillah. Jangan pula ambil Quran tu kita tanam. Ada orang buat gitu? Janganlah buat gitu. Takut orang lalu lalang, orang melangkah dah berdosa. Kita yang tanggung dosanya, bukan orang yang melangkah. Kalau orang melangkah tak tahu. Jadi harusnya kita syaratkan dia, kita bakar dia, maka hapuslah ayat itu. Kita hapuskan. Kalau macam buku-buku agama ada Melayu dia, lepas tu ada ayat Quran sikit-sikit, itu sama juga Sama cara juga dia, menghapuskan any ayat Quran walaupun Bismillahirrahmanirrahim, harus dihapuskan, dibuangkan. Jangan kita buang tong sampah aja. Kita hapuskan dia tu, kita bakar dia, barulah kita tanam dia. Ni included macam let's say ada bingkai-bingkai ataupun ayat Quran kita gantung, ataupun mungkin ada perkataan Allah dan Muhammad. Kalau kita dah buruk sangat, kita nak hapuskan pun perlu dengan cara ni. Perlu. Setiap ayat Quran yang apa pun daripada ayat mana dia petik pun, dia buat khat ke apa kan, harus dihapuskan. Habis ada itu tak Ustaz? Macam kadang-kadang kita ada plug. Plug dia ada ayat Quran. Tapi plug tu kira akrilik tebal Ustaz. Masa nak shred benda tu, kasih dengan company ni, dia uruskan lah. Dia uruskan. Dia tahulah. Company boleh. Nur Insan ada servis macam ni Ustaz? InsyaAllah kita tak ada lah. Boleh ada kan? Boleh kita buka. Memang kita nak usulkan, tapi it's very very complicated yang perkara. Banyak perkara nak dibuat, masa dan sebagainya. Tapi ada orang yang khususan yang menguruskan ini. Ada 2-3 company orang Islam kita. Begitu, Alhamdulillah. Maknanya dia datang rumah kita, dia boleh settlekan Dia ambil berapa banyak orang nak buang, dia timbang. Ini harganya. Ini harganya. Jadi dia ambil, dia shred dia punya kelang dia shred. Lepas tu baru dia hantar bakar. Bagi bakar, hapuskan semuanya. Alhamdulillah. Tetapi ada pula orang yang ambil kesempatan. Ini Quran ni dah tua, dia hantar pergi masjid. Dah masjid pula yang kumpul Quran yang lama-lama. Janganlah begitu. Nampak Quran buruk aja hantar masjid. Nampak Quran buruk hantar kebajikan, hantar itu. Kita nak baca pun susah. Yang ada anai-anai pun ada. Habis masjid kena makan anai. Jangan memudaratkan orang lain lah. Jangan menyusahkan orang lain. Kalau boleh buat, buatlah, insyaAllah. Ustaz, ini lanjutan daripada soalan Razi ni. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pendengar setia kami memberikan kami t-shirt dengan ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran di atas t-shirt Ustaz. Saya rasa bersalah saya nak pakai ke, saya nak hapuskan, fikir mana aku nak bakar benda ni. Macam mana Ustaz? Waktu masuk toilet Ustaz? Saya dah lipat benda tu, saya simpan dalam drawer, saya tak pakai sampai sekarang lah. Apa boleh saya buat dengan t-shirt ni Ustaz? Okey, t-shirt tu kau nak pakai pun tak elok. Kerana kita pun pergi toilet. Ayat Quran tu harus kita jaga suci, ayat Quran yang suci. Jangan kita bawa masuk toilet ayat Quran, walaupun
kalimat Allah pun ataupun Muhammad pun janganlah masuk toilet letak di luar, jangan kita pakai. Okey, kalau dia kasih tu kita ambil, kita simpan. Okey, satu. Keduanya bagusnya kita hapuskan. Okey. Kita hantar atau terbakar kerana itu ayat Quran. Awak potonglah ayat Quran tu, tinggal t-shirt awak tampallah muka korang bertiga kat situ. Dah jadi teacher. Okay, let's go. Ustaz, ni soalan ringkas Ustaz. Ini adalah daripada besar zakat Ustaz, Zubaida Abdul Rahman. Assalamualaikum bros dan NGU. Nak tanya, kalau kita kasih pinjam duit dekat sesiapa pun, selepas beberapa tahun orang tu masih belum bayar kita, kita nak kena bayar zakat harta tak? Sebab itu duit technically dia yang pegang, bukan kita pegang. Betul. Ada yang menjawab, ada yang cakap, sekian hari saya dengar ada yang cakap masih kena bayar wang zakat dia. Tapi dia cakap pula, saya dengar dari ustaz lain cakap tak payah bayar zakat sebab the reason I forgot leh, katanya. I think because that money not ours anymore. Okey leh. Macam mana? Okey leh. Okey. Dia begini. Zakat harta akan dikeluarkan apabila duit tu dalam tangan kita. Okey. Syaratnya, persyaratan duit dalam tangan kita. Okey. Bila duit dalam tangan kita, kita keluar zakat. Kalau duit tu tidak dalam tangan kita, kita pinjamkan orang. Kita tak perlu bayar zakat. Tak perlu bayar zakat. Kenapa? Duit itu bukan dalam tangan kita, tangan orang lain. Mereka pakai. Kalaulah misalnya duit zakat itu dalam tangan kita, kita boleh gunakan untuk pembelanjaan dan sebagainya. Duit tu bila sampai nisabnya tu, masih ada lagi kena nisab atas haul dia dah cukup, nisab dia masih lebih lagi, baru kita bayar zakat. Kerana duit tu tak dalam tangan kita. Kita tak boleh belanja pun duit tu. Jadi tak boleh kita bayar zakat. Tak perlu. Jadi zakat ini bukan setakat zakat duit. Zakat emas. Kalau makcik-makcik dengar di sini, kalau ada emas berjuntai-juntai, rantai berela-ela, jangan lupa masukkan tabung Nur Insan. Dermalah cincin anda tu. Ustaz, saya nak derma cincin saya. Ambil. Ada yang macam gitu. Ada. Dia lalu depan kedai kita, bambuf kita kat Pasar Gilang. Dia buka gelang dia, babe. Masya Allah. Masya Allah. Mulia betul hati makcik ni. Awak perlukan untuk merasa. Taib. Okay, saya keluar ambil gelang ni, awak gadai. Awak pakailah. Masya Allah. Kalau ada makcik-makcik macam gini, barakallah. Dia mesti dengar podcast kita makcik tu. Saya rasa mungkin Alhamdulillah. Nur Insan akan mula mempunyai ramai makcik-makcik beratur. Alhamdulillah. Nak kasih emas je tau. Emas bertimbun belakang. Masya Allah. Tapi emas 916, jangan emas Batam. Aduh, masalah kita. Okey. Baik. Ustaz, ni soalan yang pendek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada kesempatan, tolong tanya NGU. Kalau suami isteri dah halal, maksud halal tu berpegangan tangan, tak berdosa. Soalannya Ustaz, kenapa air wuduk batal kalau suami isteri pegang tangan? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, harap mafhum di sini. Air wuduk tu mensucikan diri kita. Dia membersihkan diri kita kerana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita ni bukan muhrim. Suami isteri bukan muhrim. Please take note of that. Kata suami isteri ni, kita sentuh dengan wuduk, kita batal. Cuma kita bukan muhrim. Kita suami isteri je, itu ikatan kita suami isteri. Bukan muhrim. Anak-anak kita tu muhrim kita. I see. Bila dia sentuh kita dalam wuduk pun tak batal. Kalau kita lelaki, kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita salam kita, tak batal wuduk kita. Tapi suami isteri tetap batal. Jadi hukum syariat ini, kerana dia mensucikan diri kita, jaga wuduk kita, kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ni bukan muhrim. Kita cuma ikatan suami isteri. Itu dalam syariat, batal tetap batal. I see. Kalau yang tersentuh, Ustaz, batal tak batal Ustaz? Ni tersentuh pun tetap batal. Bukan kita guna fatwa dekat musim umrah, musim haji. Kalau di sana, semua fatwa tu daripada mazhab-mazhab semua digunakan. Bila tersentuh,
ketika dalam ihram dengan orang lain tak batal. Tapi jangan pula kata tak batal dalam ihram pimpin tangan suami isteri buat umrah tawaf sa'i. Itu tak boleh. Hukumnya ialah bila tersentuh dan langgar tak batal. Tapi disengajakan pimpin tangan ore-hure tawaf itu membatalkan wudu. I see. Okay. Kalau cium pipi isteri lepas tu ambil gambar Instagram, macam mana Ustaz? Ada orang kata macam ni tak boleh, ni tak tahu malu sama isteri ni cium. Lepas tu letak kat Instagram. Contoh ini takut timbulkan aib ataupun fitnah. Baik janganlah, kita jagalah aurat kita. Jagalah pasangan kita. Jangan kita ambil French kiss ke apa ke. Kita ambil gambar. Kalau tengok sekarang aku cium bini aku gini. Jangan timbul je fitnah nanti. Jauhkanlah. Jauhkan. Baik, jauhkan. Terima kasih Toib. Terima kasih. Kita berehat seketika dan kita akan kembali sebentar saja nanti. Jangan ke mana-mana dan teruskan dengan soalan-soalan anda sebab minggu depan kita ada satu lagi sesi. Tapi podcast ni belum lagi berakhir. Kita akan kembali dengan lebih banyak lagi informasi bersama dengan kami di OK Let's Go. Podcast Ramadan ini dibawakan khas untuk anda oleh Nur Insan. Kita rasa seronok lah bersama NJU. Kita dapat belajar ilmu dalam mana kita berseluruh pun kita dapat belajar macam-macam daripada Ustaz NJU ni. Dan kami harapkan agar anda juga dapat bersama kami terus sepanjang Ramadan ini mendengar podcast Halal dan Thayyibah. Dan juga kita harapkan agar anda dapat melipat kali gandakan pahala-pahala anda dengan bersedekah khusus untuk Madrasah Percuma Nur Insan. Anda boleh lungsuri www.nurinsan.sg untuk anda menderma. Dan pastinya anda mungkin telah pun mendengar dua podcast pertama awal tadi. Perkongsian antara lain seorang ibu tunggal yang mempunyai anak-anaknya yang dihantarkan ke Madrasah Percuma Nur Insan. Dan begitulah sedemikiannya profil-profil individu yang anda bantu ketika anda memberikan derma anda langsung pada Nur Insan. Dua cara berbeza ketika anda klik donate now. Yang pertama one time donation. Anda boleh mengikrarkan sejumlah wang untuk bulan ini saja, bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan, yang mana kalau anda minggu 2 minggu pertama dah pun memberikan nak bagi lagi, tak ada halangan. Boleh saja give one time payment ataupun one time donation. Ataupun kita lihat beberapa teman-teman kami sejauh US, sejauh Qatar, sejauh Amerika Syarikat, sejauh Australia telah pun mengikrarkan derma bulanan bersama dengan Nur Insan. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada anda. Ini semua kita tak ada ambil untung ke apa, langsung pada Nur Insan. Korang jangan fikir macam-macam. Kita, kau tengok ada 8 show kat luar, cukup lah duit kita dah. Alhamdulillah. Cukup lah. Ini untuk anak-anak ni yang nak belajar ni secara percuma di Nur Insan. Anda memberikan dan anda meraih manfaatnya sepenuhnya sepanjang bulan Ramadan dan sepanjang bulan-bulan yang anda dermakan. Ingat www.nurinsan.sg. Dan kalau anda juga mampu untuk memberikan mengadakan savings plan untuk keluarga anda, untuk membeli insurans untuk keluarga anda, untuk simpan duit di dalam bank yang mana dipanggil fixed deposit account. Setiap bulan potong 200 untuk anda punya anak-anak anda ataupun persekolahan anda. Apa salahnya kalau anda potong 100 ataupun 200 ataupun 500 ataupun 1000 kalau mampu kepada Nur Insan setiap bulan. Ini adalah saham akhirat anda sebenarnya. My brothers in Islam, if you're listening to me right now, you know we do not bat an eyelid paying hundreds of dollars for our kids' education. We pay for their phonetics exams, we pay for their kindergarten education, we pay for their tuition fees, $200, $400, $600. Why not give just a little bit of that to the kids in Nur Insan? And this true. Kira-kira English juga. And you know, anda meraih, saya kira Melayu ni. Anda meraih manfaat sepenuhnya. Kita fikir kita nak anak-anak, rasa cinta kita kepada anak-anak kita, kita nak anak-anak kita bijak kan, nak pandai kan. Tapi fikirkan, ini pelaburan untuk masyarakat kita. Anak-anak di Nur Insan ini satu hari nanti akan menjadi guru, akan menjadi doktor, akan menjadi lawyer, akan menjadi orang-orang asatizah yang akan memberikan kembali kepada masyarakat kita bila mereka membesar nanti. True. So coming back for about the education syllabus, Ustaz. Kita bercerita tentang education pengajian. Adakah pengajian dalam Madrasah Nur Insan ni sama standard dengan madrasah-madrasah di luar mingguan, khususnya di masjid-masjid dan sebagainya? Adakah pengajiannya sama ataupun ada sedikit kurikulum? Okey, kita ni alhamdulillah kita ni mengikut silibus daripada kurikulum yang lama.
daripada ustaz-ustaz yang lama buat kitab-kitab dan kita ikut Andalusnya konsep ya. Kalau di masjid-masjid gunakan Alive. Oh, I see. Okay. Alive program. Teams Alive, Twins Alive dan sebagainya. So Twins Alive ni banyak kepada perbincangan, sharing kontemporernya masalah. Tapi kita ni more to classical pendidikan. Back to basic. Kita gunakan akhlak, fikih, tauhid, sirah nabawi. Gunakan kitab-kitab yang di mana dia klasikal lah. Kita ikut daripada arwahnya Ustaz Sud Haji. Kitab-kitab yang lama kita gunakan, tetapi yang masih boleh dimanfaatkan. Artinya mereka belajar secara detail, detail tentang kefahaman tersebut daripada darjah 1 sampai menengah 5. So kita nak mereka mengisikan jiwa mereka tu dengan pemahaman tentang Islam yang lebih detail. Jadi itulah kitab-kitab yang kita gunakan. Bermakna lebih fokus kepada ukhrawi. Betul. Yes. Dalam segi asatizahnya bagaimana? Peringkat asatizah, adakah mereka daripada universiti ke dan sebagainya? Credibility Ustaz. Asatizah. Alhamdulillah ada asatizah kita daripada kelulusan Azhar dan ada yang daripada diploma. Alhamdulillah semuanya ada kelulusan ARS. Itu yang paling penting lah. Yang MUIS mahukan, kita siapkan asatizah kita daripada kelulusan yang ada sijil ARS. Maka mereka bolehlah mengajar di mana-mana pun mereka berada. InsyaAllah itu yang qualification mereka lah, kemampuan mereka, insyaAllah. Jadi bagi mereka yang mungkin nak check out kurikulum dan juga waktu pengajian, anda boleh lungsuri juga laman mereka di www.nurinsan.sg. Dan juga sebenarnya kami nak tarik seberapa ramai orang yang sedang mendengar kini. Saya tahu ribuan yang sedang mendengar, malahan jutaan stream setelah pun kita kecapi. Bermaksud ramai di kalangan anda mendengar 2-3 kali podcast kita ni. Jadi apa kata anda pauskan seketika di Spotify, anda exit app tu, anda pergi membuka Google Chrome, anda pergi ke nurinsan.sg atau apa-apa aplikasi lah, buka nurinsan.sg di desktop ke apa, sambil mendengar tu dekat earpiece, anda sedang bertugas ke apa, pergi sebentar di website dan ikrarkan sejumlah wang untuk membantu teman-teman, adik-adik kita yang nak belajar. Ini adalah bukan belajar biasa-biasa tau, bukan biasa-biasa. Ini belajar berkenaan dengan pendidikan Islam kita. Jadi inilah masanya www.nurinsan.sg. Sementara anda menyanyi lagu Rindiani itu jadi anda boleh klik saja donate now. Anda mempunyai peluang untuk menderma dua cara. Satu yang one off, maknanya satu kali saja derma, anda boleh menderma berapa yang anda mampu. Yang kedua adalah secara bulanan, bermaksud anda berikrar untuk membantu terus madrasah percuma ini, untuk membantu mereka, bantu anak-anak didikan madrasah Nur Insan ini untuk terus menjulang nama baik Islam. Silakan. Kita dengar gini perkongsian daripada salah seorang ibu yang telah pun menghantarkan anak-anaknya pergi belajar agama di madrasah percuma Nur Insan. Jadi sebelum kita mengakhiri dan sebelum saya menjemput anda untuk berikan pesanan kepada pendengar-pendengar yang lain, ada tak di antara pengajian sepanjang kejadian yang berlaku pada diri anda yang boleh anda kongsi sama dengan kami di sini? Okey, saya selain daripada Madrasah Nur Insan, ada kanak-kanak dan sebagainya, mereka juga ada adult punya school, adult punya classes lah, which is setiap hari Selasa, spiritual conversations bersama Ustazah Syariati Sulaiman. Untuk diri anda, seperti diri anda betul. lah. Anda pun ikuti pengajian itu? Saya. Okay. So setiap hari Selasa tu kira macam me time lah. So setiap malam daripada pukul 8 sampai 9.30 saya akan duduk bersama Ustazah Syariati beramai-ramai dengan yang lain untuk belajar tentang kisah Rasulullah. Jadi Madrasah Nur Insan bukan tertumpu pada pelajar-pelajar kecil saja. It goes out to adult jugalah, pada orang dewasa juga. Kalau untuk macam saya ada tak bapak-bapak yang untuk macam saya ada? Ada juga Ada. Fardu Ain. Fardu Ain Okeylah, saya pun nak kena belajar peringkat awal Jadi baik, mungkin pesanan anda untuk pendengar kita, silakan.
pada pendengar-pendengar Okay Let's Go, saya ingin memberikan pesanan supaya mereka, it takes a village to raise a child. Perlukan satu community yang kuat dan gigih, yang selalu menyokong antara satu sama lain. Jadi pada mereka, dermalah ataupun sumbanglah kepada Madrasah Nur Insan. Kerana pada saya lah, Madrasah Nur Insan ni bukan calang-calang organisasi yang telah melangkah jauh. Mereka telah bertahan, lamanya mereka bertahan untuk provide free Islamic education, which dekat Singapore sangat susah lah. Jadi pada mereka yang ingin sumbang, sumbanglah dengan seikhlas hatinya. Baik, itu tentang pengajian anak-anak. Ini tentang diri anda. Anda telah pun melalui banyak kesempitan, kepayahan setelah ditinggalkan suami. Baik, jadi mungkin ada di luar sana pendengar-pendengar kita juga mempunyai senasib dengan anda dan memerlukan motivasi daripada diri anda sendiri. Jadi ini kejadian itu dah berlaku berapa tahun yang lalu? Dah dalam 5 tahun dah. 5 tahun. Jadi apakah di antara motivasi yang boleh dikongsi sama? Pada mereka yang sedang mengalami sesuatu yang pedih dan perit, satu je saya pesan, ianya hanya sementara. Mungkin kita tak perasan yang kita ni kuat until kita go for it lah. Saya pun tak perasan sebenarnya saya boleh keluar daripada situasi sebelum ini. Sebab bila saya fikir masa tu saya fikir macam saya bergantung sangat pada dia. Tapi bila saya bergantung, dia tu suami awak lah, pada dia dan dia pun kasih nafkah dan sebagainya kan. Jadi saya rasa macam saya terikat lah kira. Pada mereka, jangan takut untuk ke depan. Kalau let's say lah, kalau masalah rumah tangga tu masih boleh ditangani, masih boleh be counselling dan sebagainya, silakanlah. Tapi jangan sampai ia menyakiti diri sendirilah. Seperti saya biarkan saja dan maafkan, sebab saya fikir yang biarkan saya diri awak dirembat gitu saya biarkan saja. Saya biarkan saja sebab mungkin saya lihat anak-anak, tapi setelah saya apa orang kata tu istikharah, saya tanya Allah. Lepas tu mungkin dalam sendirinya, dalam hati cakap, kenapa nak bergantung kepada manusia sedangkan boleh bergantung kepada Allah. Jadi lepas tu saya step back lah. Saya cakap okey lah, saya serahkan padanya. Apa yang nak jadi lepas penceraian tu, aku redha. Baik, mungkin ni terakhir kita nak rekod sekali lagi pesanan anda untuk pendengar di luar untuk terus memberikan sumbangan kepada Nur Insan. Silakan. Pada mereka yang ingin memberikan sumbangan kepada Madrasah Nur Insan, percayalah bahawa sumbangan walaupun sedikit, walaupun $1 ataupun $2 itu akan merubah nasib seseorang pelajar lah. Jika mana kalau mereka dah besar ataupun mereka akan berjaya nanti, imagine that kalau mereka berjaya, mereka menggunakan duit yang anda sumbangkan lah. Bukan senang nak dapatkan pahala pada masa kini kan. Jadi kita dah bentangkan, kita dah sediakan, Nur Insan dah sediakan bagaimana untuk mengejar pahala. Jadi kejar-kejarlah pahala tu. Untuk mereka yang ingin menyumbangkan kepada Madrasah Nur Insan, lebih lagi pada bulan Ramadan ini, bolehlah mereka memikirkan tentang kanak-kanak yang memerlukan ataupun pelajar-pelajar yang memerlukan apabila mereka telah berjaya nanti ataupun kecapi apa yang mereka hendak apabila dewasa, iaitu Islamic education. Mungkin mereka akan mendapat sedikit sumbangan daripada anda, dan sumbangan yang anda berikan itu akan membantu mereka dalam segi hal mereka sendirilah. Ke orang nak Ustaz this time round kasih kita susah-susah punya. Nak try. Okay, boleh. Kira Ustaz kasih susah rabak punya. Kira set 5 punya. Okey, sekali apa? Kurikulum? Tak tu lah. Yang susah gila. Susah gila ya. Baik, kembali. Baiklah Ustaz, kali ni Ustaz, kita nak cuba untuk mencabar diri kita. Kita sudah pun terbiasa menjawab soalan-soalan yang senang berperingkat rendah. Sekolah rendah. Kita nak cubalah Ustaz tanya kita soalan Sek 5 ke apa kan, atau mungkin diploma lah.
Soalan-soalan ummah lah. Soalan Azhar ke peringkat Azhar. Kita InsyaAllah. cubalah. Satu soalan ringkas kita akan cuba jawab. Essay question pun tak apa Ustaz. Kita Cuba. How many words? How many words? Okay, aku nak cubalah. Okay. Nak tahu apa susah macam di peringkat mana kan? Tak terjawab, Boleh Ustaz. bro. Wapi Asom. Oh. Asum. Din dahulu. Astagfirullahaladzim. Scissors, paper, stone. Scissors, paper, stone. Alamak, aku second dah. Baik. Aduh. Sec 3 and above Ustaz Ustaz kan susah macam mana? Cubalah. Kita cuba Aku lah. rasa kita tiga cuba jawab lah. Ya, Okay, okey. kita try. Kau Bantu cuba, kita kau tahu. cuba dulu. Kau tak tahu kita akan. Kau ada lifeline. Add on. Kau ada lifeline. Okay. Lifeline dia kau boleh mengajak kita dua untuk bantu kau lah. Kalau Yeah. kau start, kau first kan dia. Okay. Aku pun akan cuba jawab. Aku tak boleh jawab. Aku boleh tarik korang untuk Kita bantu. tambah-tambahkan, Okay. Tambah-tambahkan. Dan tengok Okay. Ustaz kasih markah berapa lah. Ya. Out of 10. 10 lah. Kira berapa lengkap. Sudah bersedia? Kurikulum advance. Curriculum Advance. Oh, ni Jepun punya Silakan. Baik, Alhamdulillah. Next level lah. Ni kira $1 million punya question lah. Ni tak ada susah lah. Senang-senang juga kan. okay. Tapi peringkat menengah ya. Peringkat menengah. menengah. Okay. Peringkat Ayo. menengah ya. Tak sampai ke tahap pre-diploma. Nasib baik. Bawah sikit lah. Bawah sikit lah. Okay. Kerana pelajar-pelajar kita tak sampai sana lagi. Okay. InsyaAllah. Dia kasi soalan PhD tu. Okay. Baik. Soalannya ialah dari bab hadis ya. Let's go. Hadis, okey. Antara jenis-jenis hadis yang ada, ya, Ni aku tahu. berapakah jenis hadis yang kita mengetahui? Peringkat jenis hadis yang kita mengetahui. Hadis mutawatir, Hadis sahih, sahih, hadis dhaif. dhaif, hasan. Hasan. Ada 4. Cuba jelaskan. Okay, Din. Jelas sekali. Jelaskan. Apa dia? Apa hadis Empat dia? dia apa tu? Empat tu Yang apa? yang first is hadis sahih lah. Sahih first. First mutawatir tak Bukan Sekejap. Kejap. Mutawatir yang paling closest right tu ayat Quran is it? Okay. Aku tak tahu lah. Ni aku rasa aku ingat lupa lah. Kita mutu sahih je. Yang pertama mutawatir, yang kedua sahih, Sahih. yang Lepas tu, ketiga hadis hasan. Lepas tu Dan hadis dhaif. dhaif. Hasan, Do'if. 4. penjelasan dia. Mutawatir apa? Ya aku dah lupa. Okay, mutawatir adalah hadis yang Yang kira yang the closest. Kita closest cuba to Quran. ini collective Right. answer lah. Okey. hadis sahih. Closest to Selalunya Quran. hadis macam Sahih, hadis Bukhari Muslim. Okay, ya. yep. Kira hadis maksudnya peringkat tu memang boleh digunakan Sebagai dalil. sebagai dalil. Aha. Okay, hadis hasan adalah dia punya Perawi silsilah dia tak begitu kuat lah. Okay. Banyak tau hadis ahad lagi. Wah. Oh. Imam Muslim. Itu dah. Itu kira maksudnya dia peringkat dia punya dia. silsilah dia tu. Dia kadang-kadang ada kan perawi kan ada macam from one hadis to one hadis, daripada satu imam ke satu imam. Kadang-kadang ada imam ni dia punya kriteria dia tak sampai untuk tahap ke hadis mutawatir atau hadis sahih. So dia akan jatuh kepada hadis hasan. Kalau hadis dhaif dia macam dia punya hadis yang lemah. Yang kriteria orang imam yang mewaris apa tu yang menyatakan hadis itu meriwayatkan hadis tu ada some flaws lah. So that's why dia jatuh terus dhaif yang mana kita tak boleh digunakan sebagai dalil. Ahad ni apa? Sekejap dhaif. Tapi ada juga ulama Sabar. aku macam terfikir apa yang ada kau tahu, yang mengatakan macam dia okey untuk digunakan untuk diri sendiri bukan untuk umum. I see. Untuk nasihat lah. Untuk nasihat sampai ada lah. Macam ada perbincangan mengenai belajarlah sampai ke negara China. I see. Itu hadis tu ada kategorinya tak salah saya Ustaz adalah hadis dhaif. Tapi makna dia boleh pakai. Maknanya kalau kita nak belajar tu bolehlah belajar sampai jauh-jauh mana pun. Untuk compare lah kira. You know something like that lah. Macam mana Ustaz? Berapa point out of 10? Out of 10. Tak ketawa ni bahaya ni. Sampai hadis aku dah tanya. Macam mana Ustaz? Baik.
Tak sepenuhnya dapat menjawab tu. Hadis tu ada berbagai-bagai hadis. Banyaklah. Ada 7 macam jenis hadis. 7 macam. Kita kasih 4 tak apa, boleh. Okeylah, saya kasih markah 7 lah. 7. Pas. Thanks Aziz. Thanks. Macam mana pecahan ni? Kita belajar sikit lah. Okey. Lincah punya. Apa crash course? Hadis yang pertama ialah hadis kursi. Kursi. We forgot about that. Hadis kursi. Hadis kursi Correct. ialah sesuatu yang dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui ilham atau mimpi. Kemudian baginda menyampaikan dengan menggunakan perkataan baginda sendiri. Itu hadis kursi. Kedua, hadis mutawatir. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ramai sahabat. Di antara syarat hadis mutawatir ialah diriwayatkan oleh perawi yang ramai yang mencapai satu tahap mustahil untuk mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga, hadis ahad. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau 2 orang atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hukum beramal dengan hadis ahad ialah wajib beramal dan berhujah pada setiap hadis yang ahad, tetapi tidak kufur sesiapa yang menolaknya. Ahad. Yang keempat, masih ada jenis hadis yang seperti hadis aziz, hadis gharib, hadis masyhur. Hadis aziz ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi pada setiap peringkat, manakala hadis gharib ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada mana-mana peringkat sanad. Hadis masyhur pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi, iaitu lebih pada setiap peringkat tetapi tidak sampai had dan tahap hadis mutawatir. Yang kelima ialah hadis sahih. Baru sahih. Baru hadis sahih, hadis hasan, dhaif. Hadis menjadikan hadis sahih sekiranya mendapati syarat hadis sahih seperti perawi bersifat adil, bersambung sanad, tiada syaz, tak ada ragu-ragu, tiada illah, tidak ada salah pun, dan bersifat sabit, iaitu kuat ingatan dia. Itu namanya perawi. Sekiranya kurang satu daripada syarat-syarat itu, di atas jatuhlah dia sebagai hadis hasan. Walau bagaimanapun, kedua-dua martabat hadis ini wajib beriman dengannya, dan hadis ini boleh dijadikan hujah. Sifat perawi yang adil adalah Islam, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah diri. Last kali. Yang keenam, hadis dhaif pula merupakan hadis yang lemah. Walaupun begitu, kita dibolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif, tetapi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah. Tidak boleh dijadikan hukum. Cara untuk beramal dengan hadis dhaif ialah hadis itu mestilah berkaitan dengan fadail amal, iaitu fadilat beramal sahaja. Faktor kedaifan bersifat sederhana dan mafhum hadis dhaif ada pada nas-nas syarak yang sahih. Yang ketujuh, yang terakhir adalah hadis maudhu. Maudhu ialah hadis korang cepat. Kira selalu lenci lah. Kita ialah hadis palsu. Apa-apa yang direka yang dah disadarkan kepada Nabi SAW atau selainnya dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda tetap secara dusta. Tak boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Aku rasa macam baru habis lecture, tiba macam pandai aku. Alhamdulillah. Beginilah keadaannya anak-anak anda yang pergi ke Nur Insan. Betul. Bayangkan, hanya sesi 2 minit saja. Macam-macam belajar. Sudah ada ilmu sedemikian rupa. Bayangkan macam hadis sebenarnya. Bayangkan bulanan anak-anak anda pergi ke Nur Insan. Dan bagi mereka yang tidak ada anak ataupun tidak menghantar anak mereka ke Nur Insan, anda menyalurkan wang derma. Bagaimana anak-anak yang ada di bawah naungan Nur Insan dapat belajar sebab apa? Sebab duit derma anda. Betul. Okay, Ustaz, kita kembali dengan 2 lagi teman-teman saya ni. Ada masa ke? Ada. Kau dulu, aku dulu. Kita tolonglah. Kita tolong. Okey, tolonglah sama yang lain. Baik. Bulan Ramadan. Ni bagus ni, bagus. Taib, ini bab ibadah. Alhamdulillah, insya-Allah. Bismillah.
Takut kan? InsyaAllah. Kalau kita solat, kita boleh jawab, bro. Alhamdulillah. Sebab ibadah ni bukan untuk solat aja. Macam-macam ada. Ibadah korban pun ada juga. Betul. Ibadah korban pun ada. Apabila kita melakukan umrah, Umrah ni. umrah ni yang kita belajar lah di sana, insyaAllah bab rukun umrah. Berapakah syarat rukun umrah tu ada berapa? Astagfirullah. Masya Allah. Tak boleh Google Baiklah Ustaz. Jawapan dia adalah mikot. Salah. Umrah. Rukun umrah ya Ustaz ya. Baiklah, saya akan Kira satu-satu lah. saya tai chi soalan ni kepada yang telah pun pergi umrah. Dia kan pergi umrah kan? Aku tak ingat lah. Aku dah pernah pergi, tapi aku lupa. Aku ikut ustaz tau. Sebab tu kau kena ikut ustaz. Rukun umrah ada 6 Ustaz. 6 ke? Okay. Tak ada, aku sembarang rembat. Sorry. Okay. Rukun dia nak kena sa'i nak kena sa'i Ustaz. Mestilah kena sa'i. Itu rukun mungkin kan? Bukan rukun ke tu? Aku tak tahu lah. Aku macam ya Allah. Rukun dia Mesti ada niat This dulu. was the first lesson. niat. Kena niat Ustaz. This was the first lesson aku ingat. Niat umrah. Niat. Niat Ustaz. Niat. Okey lagi. Tawaf. Niat tawaf. Aku rasa kita fail lah. Lepas tu niat tawaf. Sa'i. Tahallul Tahlul. Okay. Lepas tahlul. Tahlil. Lepas tu tahlil lah. Tak ada. Lepas tahallul. Dah habis lah. Jamrah. Tak ada. Jamrah Haji. Haji. Macam nak kena jamrah je budak ni. Dah 4 je. 4 je. Dah 4 dah. 4 je. Ya, tanya Ustaz. Macam mana? 4 je Ustaz. Dia ada 5. 5. Okey, Satu apa? Kau dah niat. Lepas tu kau tawaf. Okey, niat tawaf. Kau ingat Azhar? Aku dah ingat. Aku lepas tahlul habis pun. Lepas tahlul dah habis. Dengan sekejap Lepas tahlul aku Oh, makan ihram tak? Tak ada. ihram. Kau tahu lepas tahlul aku pergi makan kat KFC kat sebelah tu ada KFC. Makan di Bukan KFC. Lepas tahlul aku dah tu habis. Lepas tu macam Jamrah haji. Dah gunting kan? Gunting rambut. gunting rambut. Itu tahlul Solat lah. sunat Okey, apa Ustaz? Okey. Dia ada 5. Okay. First one. 4 tu betul. Okey. Lagi satu aja. Apa? Pertama, kita niat. Okey, niat. Niat pas niat. Okay, kita niat untuk umrah. Kalau haji, niat haji. Okey. Kalau niat tu kita kena pakai ihram dulu, baru kita niat. Okey. Jangan terbalik. Jadi tak sah. Okey. Yang keduanya kita Tawaf. Okey, betul. Okey. yang ketiga kita Sa'i. Okey. Yang keempat kita Tahlul. Yang kelima Tertib. Apa yang maksud dia? Tertib, Saya dah lupa. Tertib Dia maksud kena apa? ikut turutan lah. Ikut Kau niat dulu. urutan dia tu. Mesti kena niat. Lepas niat kita tawaf. I see. Lepas tawaf kita sa'i. Lepas sa'i kita tahlul. Oh, dia tak boleh terbalik kan? Tak boleh terbalik. I see. Ustaz boring lah. Hari ni kita buat tahlul dulu lah. Tak boleh. Okey. Adakah engkau simpan answer ni untuk kau seorang tadi? Lupa. Bila Ustaz cakap, okey. Okey, mesti dah kena tertib lah. Itu rukun dalam umrah. Okey. Can we have the last one? Macam biasa Last juga. one lah. Last one Last one lah Ustaz. Kau Din, kau last. Try lah. Zat. Bantu-bantu lah. Okey, betul. Okey. Bagus lah kita belajar pasal tertib, that's dapat right. hadis. Ni refresher course. Kali Ustaz kasih rukun haji Rukun haji Oh man, saya belum lagi ni. Jangan tak perlu lah. Tadi hadis dah, lepas tu ibadat. Lepas tu lain lah. Okey, kita buka lain pula. Okey. Baik. Okey, ini bab dalam hukum fikih. Fikir bro, fikir. Okey. Baik. Ini tak susah lah, senang lah. InsyaAllah. Okey. Fikih aja tentang ibadat kita juga. Okey. Apakah tanda-tandanya untuk kita menghilangkan najis? Bagaimanakah caranya nak pastikan najis tu dah bersih? Okey. Okey. Contohnya najis kena kat baju kita lah. Okey. Macam mana kita nak bersihkan dia? Apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat bersihnya najis Okey, come on Zah. Kawan bro. adalah Tak kisah najis apa. Kau nak kita tolong tak? Tak kira najis apa kan? Okey.
syarat-syarat untuk bersihkan najis. Okey. Cakaplah najis tak burung lah. burung, okey. Kena dekat baju kita. Ya. Baunya mestilah. Oh betul. Betul. Warnanya. Lasan. Airnya tak nak kena. Bau, warna. Rasanya. 3. Ketolan dia. Tak tahu. 3 je. 3 3 kot. Bau rasa warna je. Bau, Cerita rasa, saya lah. warna. Bau, rasa, warna. 3 je Ustaz. Betul. Oh betul 3 Betul 3. Betul lah. Okay. Cuba jelaskan sikit tentang rasanya tu. Macam mana? Kita share sikit lah. Kita share. Rasanya bila Kita rasa kita dah rasa tak ada. macam rasa najis ni. Macam mana? Maksudnya kalau bau kita bau dah Smell lah. dah tak ada lah, dah hilang lah baunya. smell. Baunya dah hilang. Warnanya kalau masih ada bekas warna dia maksudnya belum bersih lagi. Sampailah bersih sepenuhnya. Rasanya ini saya kurang pasti. Rasa yakin Ustaz. Kalau macam Kita rasa dah yakin bersih. Is it yakin? Tapi Alhamdulillah. Rasanya mesti yakin dah bersih. Kau dah boleh bersihkan najis lah. Bukankah tu pencacahan tu angkat najis? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Satu sesi yang membina dan bagi teman-teman yang sedang mendengar kini, ini adalah antara kurikulum yang diajar bagi peringkat pendengar Madrasah Percuma Nur Insan. Dan anda sendiri yang mungkin masih mendengar dan anda ingin melihat sendiri fasiliti Nur Insan, kami telah pun memuat naikkan fasilitinya, gambar-gambar dari Nur Insan. Dan lihatlah madrasahnya bagaimana, anak-anak yang sedang belajar bagaimana, guru-guru yang mengajar bagaimana. Semuanya kami muat naikkan di pautan kita di laman Instagram masing-masing, laman Facebook fanpage masing-masing. Jadi anda tahu di manakah saluran derma anda, datangnya ke mana yang benefit, yang manfaatkan derma anda adalah siapa. Anda lihat gambar-gambar tersebut dan anda gambarkan sendiri. Inilah yang mana wang derma anda membina Madrasah Percuma Nur Insan. www.nurinsan.sg nurinsan.sg. Cara pembayarannya mudah saja, 2 caranya. Sama ada anda nak one time payment, 1 kali derma, dipersilakan, mahupun berikrar untuk bulan-bulan membantu Madrasah Percuma Nur Insan. Kita akan bertemu lagi di minggu akan datang. Minggu terakhir. Minggu terakhir Ramadan. Minggu Lailatul Qadar. Okey. Alright, dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.